al-Islamu bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Itu riwayat Muslim. Ada pun riwayat Tirmizi, qalu ya Rasulullah man humul ghuraba, qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam itu bermula dengan asing dan ianya akan kembali asing seperti mana ianya bermula, dan berbahagialah golongan-golongan yang asing itu. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah itu orang yang asing? Kata Nabi SAW, mereka-mereka yang salih, yakni yang berada di atas jalan yang benar, yang mengikut petunjukmu, walaupun ketika itu majoriti, ramai daripada kalangan manusia berada dalam keadaan yang rosak. Maka sebab tu dakwah Ahlus Sunnah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun saya sebut dalam perkataan yang lebih mudah untuk kita fahami, salaf. Dakwah ini satu dakwah yang memang ia akan mengejutkan manusia. Dan dia di mana-mana pun ia bermula daripada sedikit. Dia tak akan mula tu main besar terus. Tuan-tuan, itu adalah fitrah bagi dakwah salaf. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kaji dan kalau kita analisa, dakwah Nabi SAW sendiri pun bermula dengan bersendirian, bahkan secara tersembunyi. Itu dakwah Nabi SAW. Demikian juga dakwah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bersendirian di peringkat awalnya. Namun apabila masing-masing memahami asas akidah, asas tauhid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal ini tersebar dengan begitu rancak dan dengan begitu pesat sekali. Ini kehebatan dakwah salaf. Sebab dia dakwah akidah. Dia menyeru manusia satukan hati. Satukan hati atas asas apa? Kita bukan hanya memikirkan kesamaan dari sudut tata cara kita salat, tata cara kita berzikir, tata cara kita berdoa, tata cara kita melakukan ibadat harian. Tetapi asas kepada kesamaan itu bermula daripada akidah, bermula daripada tauhid. Sebab tu kalau kita tengok ajaran-ajaran sesat ini yang berjaya, dia ada ajaran sesat yang dia tak berjaya. Sebab dia tak kerti nak dakwah. Tapi bagi ada ajaran sesat yang berjaya, sebab apa? Sebab dia berjaya tarik orang percaya apa yang dia kata. Maknanya di situ pengikut-pengikutnya mentauhidkan perkataan-perkataannya. Itu asal dia. Sebab tu berjaya. Ayah Pin, macam mana nak ada pengikut kalau orang tak percaya kat dia? Maknanya dia ada pengikut. Tuan-tuan dan puan sekalian, ajaran Syiah pada hari ini, macam mana dia boleh ada pengikut kalau orang tak percaya dekat Khomeini contohnya? Jadi sebab tu Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka-mereka itu merujuk pada Yahudi, merujuk pada Nasrani, menjadikan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai tandingan, sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka meletakkan kepercayaan penuh, membenarkan segala perkataan guru mereka, membenarkan segala perkataan padri mereka, rahib mereka, lebih daripada membenarkan perkataan ataupun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu juga bila kita bercakap dalam konteks kita pada hari ini, dakwah kita asasnya tauhid. Jadi bila kita berjaya, kita bukan tarik orang percaya dekat Ustaz Mutawari, tak. Bukan tarik orang percaya dekat Ustaz Al-Sudahri, tak. Bukan tarik orang percaya kepada Dr. Fadlan, Ustaz Idris, tak. Kita tarik orang mempercayai wahyu, nas. Sebab tu bila ada daripada kalangan ustaz, mana-mana ustaz ke, dia berubah ke, dia jadi apa ke, tuan-tuan, bukan bererti dah ustaz berubah, kita juga ubah, tak. Itu sebab kita ta'assub dengan ustaz. Yang ni kita tak mau berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam dakwah yang murni ini, dalam dakwah yang suci ini, kekal pendirian dan asasnya, kita ikat diri kita, kemas dengan wahyu, dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah.
Sebab tu bila kita bercakap Quran, Sunnah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita sendiri ni nak merujuk, nak mengkaji langsung sukar. Kita perlu ahli ilmu. Kita perlu orang yang berilmu untuk mendidik kita bagaimana kita nak fahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebab tu kita memang mengaji. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tidak kita tak memang mengaji dah. Bila kita kata kita perlu orang yang berilmu, tuan-tuan dan puan sekalian, kami di sini, ustaz-ustaz di sini, kami hanyalah perantara dengan orang yang benar-benar berilmu, orang yang lebih berilmu daripada kalangan ilmuwan, daripada kalangan ulama-ulama Islam yang terdahulu. Perantara aja, pemudah cara rumuskan apa yang telah mereka jelaskan, apa yang telah mereka himpunkan untuk disampaikan kepada kalian semua. Tu je. Maka sebab itulah Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, semasa hayat mereka, mereka bukan mengikat manusia dengan batang tubuh mereka, tak? Berapa banyak kata-kata Ibn Baz, kata-kata Ibn Uthaymin, ikut siapa dia? Ikut salaf, ikut ulama-ulama terdahulu, ikut generasi terdahulu yang terdiri daripada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikut jejak langkah mereka, yang terkenal perkataannya, tindakannya sesuai dengan mereka. Tu tugas kita. Maka contoh kami pula pada hari ini, kita perkenal juga ulama yang terdahulu, dan kemudian ulama-ulama generasi yang mengikuti mereka. Yang kontemporari kita kenali, yang mengikuti jejak langkah ulama-ulama terdahulu, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain. Itu yang saya sebut yang popular je. Itu tugas kita sebenarnya. Tugas kita bukan membina populariti diri. Tugas kita mengembalikan, mengikat masyarakat dengan wahyu, menjadikan ulama sebagai perantara, dan menjadikan diri penuntut ilmu ataupun seperti kami ini perantara di antara masyarakat awam dengan ulama-ulama yang terkenal. Sebab tu kita tak boleh lari daripada memanfaatkan penulisan ulama-ulama terdahulu.